Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar bagi Seksyen 30 kursus penghayatan etika dan peradaban. Jadi pada hari ini kita pergi ke topik ke-6, iaitu perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua dapat menyemak slide yang telah dibekalkan. Okey, kita mulakan dengan sinopsis kepada topik ini. Yang pertama sekali ialah perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban ini. Kita perlu lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan tapak integrasi itu. Tapak integrasi itu adalah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata, di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat, tak kiralah dalam kelompok etnik, agama, parti politik dan badan kerajaan ataupun bukan kerajaan, yang berbeza dari segi etika dan peradabannya, berusaha bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni untuk mewujudkan masyarakat yang berintegrasi lah. Jadi tapak integrasi ini wujud dalam 3 peringkat, iaitu peringkat yang besar, iaitu makro daripada atas ke bawah, peringkat pertengahan meso daripada bawah ke atas, dan juga peringkat mikro di mana dia berlaku di peringkat yang sebelah bawah lah, rakyat. Jadi kalau kita lihat, hampir semua masyarakat di dunia ini menjadikan perlembagaan, sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban masing-masing. Maksudnya perlembagaan itu diletakkan sebagai satu tapak lah, untuk bersatu padu. Jadi Malaysia juga tidak ketinggalan, di mana perlembagaan persekutuan merupakan dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial, kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat di Malaysia. Walaupun begitu, perlembagaan juga sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kepahaman dan kepentingan masing-masing, sehingga mendatangkan cabaran. Ada cabaran, ada perbezaan, pencanggahan dalam melihat perlembagaan itu secara di atas masing-masing punya pandangan. Namun begitu, walaupun di negara kita ni sentiasa ada maksudnya sedikit pencanggahan, pertentangan, namun dia tidak sampai ke tahap yang membimbangkan, kerana setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia ni masih lagi kekal dalam keadaan aman dan makmur. Kalau kita lihat dalam jadual ataupun rajah yang telah disediakan ini, di mana tapak integrasi itu merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata. Pelbagai kelompok bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan ke arah titik pertemuan secara aman dan harmoni. Kemudian ada 3 peringkat tadi kita sebutkan: makro daripada atas ke bawah, meso daripada bawah ke atas, dan juga mikro di peringkat angkar umbi. Makro ni melibatkan perlembagaan yang bertulis lah, perlembagaan yang telah disediakan. Kemudian di peringkat meso ataupun bawah ke atas adalah di peringkat di mana badan-badan yang bukan kerajaan yang bertindak sebagai pelaksananya, dan di peringkat bawahan adalah peranan rakyat. Jadi terdapat juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi daripada masa ke semasa. Maksudnya dalam hidup mesti ada cabaran-cabaran. Sama juga seperti kita nak meletakkan perlembagaan itu sebagai satu asas integrasi, pasti ada cabaran. Okey, kita lihat objektif yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini ialah pelajar sepatutnya mencapai tahap penghayatan ataupun menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia.
Ini dapat menghayati perlembagaan itu sangat baguslah untuk pelajar-pelajar mengenal pasti apa tu perlembagaan ini sebagai tapak integrasi. Jadi hasil pembelajaran dalam topik ini uh, yang pertama sekali menjelaskan konsep tapak integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjelaskan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara. Yang ketiga, menganalisis perkara-perkara asas dalam perlembagaan persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi. Yang keempat, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban Indonesia. Yang kelima, menganalisis isu semasa berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, dapat menghuraikan cabaran yang dihadapi. Okay. Terkandung di dalam topik ini adalah yang pertama, sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Yang kedua, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Yang ketiga, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Yang keempat, menerangkan tentang 3 tahap tapak integrasi, iaitu makro, meso dan juga mikro. Dan yang kelima adalah perlembagaan persekutuan, di mana akan diterangkan juga tentang cabaran-cabaran dan juga tafsiran semasa mengenai perlembagaan persekutuan. Okay, kita pergi kepada apakah dia tapak integrasi itu, ya. Apakah tapak integrasi sebagai wahana sosial? Yang pertama adalah tapak integrasi itu adalah sebuah ruang sosial yang abstrak dan nyata. Abstrak ni yang tidak nyata, tetapi kita dapat fahami dan menghayatinya. Okey, abstrak. Dan juga yang nyata adalah yang bertulis, yang kita boleh lihat, yang kita boleh baca. Yang kedua adalah satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Okey, ini di mana badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, rakyat dan juga mana-mana juga entiti yang berusaha untuk mencapai titik pertemuan dalam mencapai integrasi, menggunakan tapak perlembagaan ini sebagai tapak integrasinya. Yang ketiga adalah proses pertemuan berasaskan prinsip, di mana di sini berlakunya tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan untuk di ujungnya mencapai integrasi kebangsaan, integrasi nasional. Yang keempat, ada tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak, di mana tapak yang diinstitusikan ialah seperti kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, Jabatan Perpaduan Negara. Kemudian yang tidak diinstitusikan ialah seperti mungkin kelompok-kelompok yang berusaha ke arah mewujudkan integrasi nasional ni secara individu ataupun secara kumpulan, tanpa ada institusi. Jadi dalam urusan ini, dalam usaha mereka ini, ada usaha yang berjaya dan ada usaha yang kurang berjaya. Namun usaha membina tapak integrasi ini terus diteruskan untuk menuju ke arah penyatupaduan yang diidam-idamkan oleh negara kita lah. Kalau kita lihat tapak integrasi yang aktif dalam bentuk makro yang kita sebutkan tadi, pada atas ke bawah adalah pengujudan kawasan rukun tetangga, pengujudan kementerian-kementerian perpaduan, pengujudan dasar-dasar yang membawa rakyat ni ke arah kebersamaan untuk mewujudkan integrasi aktif. Ini peringkat makro daripada pemerintah ke bawah. Kemudian di peringkat daripada bawah ke atas adalah peranan-peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan. NGO yang mungkin diberikan dana tertentu ataupun inisiatif mereka sendiri untuk mewujudkan program-program yang membawa kepada integrasi nasional ini
disebut sebagai peranan dalam bentuk sederhana ataupun mesur daripada bawah ke atas oleh NGO ini. Kemudian dari segi daripada peringkat mikro pula, kita boleh lihat peranan inisiatif akar umbi ini daripada rakyat sendiri yang berusaha ke arah pewujudan integrasi kaum yang aktif di peringkat bawah. Jadi dia tidak kira apa juga bangsa, apa juga agama, dia berusaha untuk mewujudkan inisiatif ke arah kebersamaan ataupun ke arah pewujudan integrasi di peringkat rakyat. Kalau kita lihat integrasi, contoh-contohnya seperti di Kelantan, di mana wujudnya tapak integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya yang mengatasi kaum, mengatasi agama, di mana setiap kaum dan keturunan itu saling menghormati dan saling boleh menggunakan budaya-budaya masing-masing. Kalau kita lihat di Kelantan, kita ada pecahan di mana majoritinya Melayu Muslim dan minoritinya adalah daripada Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, asli dan India Muslim. Maka mereka dapat hidup dalam suasana yang penuh dengan kebersamaan. Okey. Kalau kita lihat kejayaan-kejayaan negara kita dalam menangani isu-isu, di antaranya isu-isu yang membabitkan perpalahan mengenai pentafsiran dan politik kompromi. Kita lihat penyelesaian isu-isu di antara kaum yang kembali kepada perlembagaan untuk kita menyelesaikannya, dan kita bersyukur dan negara kita dapat menyelesaikan perkara ini dengan sangat baik. Okey, kita lihat terus kepada pengenalan perlembagaan persekutuan. Apakah dia perlembagaan persekutuan itu? Pengenalan dahulu, maksudnya undang-undang amat penting dalam mengawal tingkah laku masyarakat. Seterusnya, undang-undang adalah asas pembinaan etika dan tamadun di mana-mana juga tamadun. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi dan sumber rujukan. Ini kalau kita lihat dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi. Benar, di dalam perlembagaan itu telah digariskan tentang hubungan terkaum, tentang agama, tentang bahasa, institusi-institusi raja dan sebagainya. Jadi tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi negara kita, Malaysia. Okey, kita lihat definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Ini perlembagaan. Tadi undang-undang. Ini perlembagaan. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Jadi perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi yang disebutkan tadilah. Itu pentadbiran negara, Badan Perundangan dan juga Badan Kehakiman. Maksudnya ketiga-tiga ini tidak boleh saling mempengaruhi. Maksudnya dia mesti ada pengasingan kuasa di situ. Okey, pada masa yang sama perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Yang ini kalau kita lihat dalam Oxford University Press 1966, tulisan Casey Ware, Modern Constitutions, Oxfordshire. Ini kita boleh lihat dalam buku tersebutlah. Kemudian perlembagaan dalam konteks Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen yang bertulis. Ini disebut sebagai tadi yang nyata, yang nyata. Maksudnya dia dokumen yang bertulis. Perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ya, benar, selepas kita merdeka,
bahkan sebelum kita merdeka, perlembagaan telah ada 1948. Lepas kita merdeka, perlembagaan persekutuan itu disebut sebagai Perlembagaan Malaysia. Jadi di samping itu, perlembagaan menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Okey. Jadi kalau kita nak lihat apakah dia asas kenegaraan Malaysia, kita perlu lihat kepada Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu, bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Ini kita lihat, panggil kalau kita betul sorot balik apa yang telah kita ikuti lecture yang sebelum ini, iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan pasca kolonial yang telah menjadi sebahagian daripada rangka perlembagaan Malaysia sekarang. Jadi perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Jadi ianya sepatutnya menjadi suatu asas yang amat adil bagi semua pihak. Jadi perlembagaan dalam konteks Malaysia ini bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan persekutuan berasaskan kontrak sosial. Maksudnya perlembagaan persekutuan, di dalam perlembagaan itu dinyatakan apa-apa perkara yang melindungi hak-hak, apa-apa perkara yang memelihara hak-hak, dan juga apa-apa perkara tentang perkara-perkara yang dibenarkan dan perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Jadi perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi negeri-negeri. Perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi di dalam kalangan komuniti kita. Jadi persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Jadi kalau semua memahami tentang perlembagaan, maka tapak integrasi itu terbuka luas kepada masyarakat di dalam negara kita untuk mewujudkan integrasi di antara kaum dengan sempurna. Kemudian kita lihat sejarah dan garis waktu penggubalan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi terdapat berbagai maksudnya turutan kalau kita lihat daripada undang-undang sebelum kedatangan penjajah, undang-undang kanun Tanah Melaka, kanun laut dan sebagainya yang kita dah baca sebelum ni kan. Kemudian datangnya penjajah memperkenalkan Malayan Union. Seterusnya tuntutan kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian berlakunya kerjasama antara kaum etnik, berlakunya pilihan raya dan parti-parti telah wujud. Kemudian Suruhanjaya Perlembagaan iaitu dipanggil sebagai Suruhanjaya RAID. Kemudian jawatankuasa kerja yang berusaha ke arah kemerdekaan. Kemudian peristiharan perlembagaan. Okey. Kita lihat daripada 1955 merupakan pilihan raya pertama, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. 1956 Perjanjian London, di mana dalam perjanjian ini usaha-usaha ke arah kemerdekaan Malaysia berlaku. Kemudian lantikan Suruhanjaya Perlembagaan dipekarkan dengan terma-terma lantikan. Kemudian diikuti dengan Suruhanjaya RAID yang mengeluarkan draft pertama Perlembagaan Persekutuan. Kemudian jawatankuasa untuk mengkaji draft pertama ditubuhkan. Jawatankuasa mengeluarkan kertas putih. Berlaku perbincangan tentang cadangan jawatankuasa di London 10 Mei. Beberapa pindahan dicadangkan. Itu pada 1957. Kemudian draft kedua dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British. Kemudian dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada 10 Jun 1957 dan seterusnya diterima oleh negeri-negeri di Tanah Melayu lah. Okey. Jadi kalau kita lihat seperti disebutkan tadi, dia punya kronologi ke arah pembentukan Perlembagaan Malaysia ini melalui jalan yang agak panjang.
Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah undang-undang sebelum kedatangan penjajah, yang seperti saya sebutkan tadi, hukum kanon Melaka, undang-undang laut Melaka, batu bersurat. Ini adalah bukti-bukti wujudnya, maksudnya undang-undang yang sebelum daripada kedatangan penjajah sudah ada. Maksudnya sudah ada kependudukan di kawasan Tanah Melayu ini, maksudnya bukannya British yang membuka Tanah Melayu, tapi Tanah Melayu telah ada. Kegemilangan Melaka sudah wujud, bahkan daripada tahun 1400 lebih dah wujud. Wujudnya perdagangan, wujudnya undang-undang. Jadi keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran tersebut telah wujud sebelum kedatangan British. Jadi semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu Negeri Johor dan Negeri Terengganu masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Seterusnya, ketika zaman penjajahan, British telah memperkenalkan Malayan Union, iaitu tujuannya untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. British menyimpan perasaan anti Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun, dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Itu tujuannya. Yang ketiga adalah menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Okey, ciri-ciri Malayan Union, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapus kecuali dalam hal ehwal agama dan juga adat istiadat Melayu. Kemudian hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberi hak warga negara kepada siapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. Maksudnya ia agak tidak adil kepada golongan pribumi lah, terutamanya orang Melayu yang telah ada awal daripada penjajah British yang membawa masuk pekerja-pekerja dari luar. Jadi berlakulah pertentangan daripada orang Melayu terhadap Malayan Union kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan. Hanya diberikan kuasa terhadap agama Islam dan juga resam adat Nusantara Melayu. Jadi hak kerakyatan diberi cara prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermastautin lebih 10 tahun terus menjadi warga negara. Jadi hak sama rata kepada warga negara tanpa mengira penduduk pribumi, tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Ini di dalam Malayan Union. Itu yang menyebabkan pertentangan daripada orang Melayu lah. Cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua untuk menandatangani persetujuan atau dilucut dari takhta pemerintahan. Maksudnya British menggunakan kekerasan untuk mendapatkan tanda tangan daripada raja. Ini menyebabkan pertentangan daripada orang Melayu kepada Malayan Union tadi. Jadi setelah mendapat tentangan daripada orang Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Jadi bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada 1946 terdiri daripada 4 wakil-wakil negara, 4 wakil-wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jadi jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Jadi British menubuhkan perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, China, India dan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini kalau kita lihat pada the agreement pada 1948 itu. Dan ciri-ciri perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948 adalah 9 negeri Melayu terlibat dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 rasmi, 7 tidak rasmi dan 3 ad officio. Sultan-Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri.
Syarat kewarganegaraan diperketatkan, pemohon mesti lahir di tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermastautin lebih daripada 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bermitra dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Ini di dalam perlembagaan yang dirangka pada 1948. Jadi yang seterusnya adalah terdapat kerjasama di antara etnik ke arah kemerdekaan. Jadi penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1946 iaitu CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan dengan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan, kedudukan khas iaitu special positions orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang menganggotai Jawatankuasa ini adalah Datuk Wan Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, C.C. Tan dan E.E. Surai Singgem. Jadi kita lihat wakil-wakil kaum tu agak adil lah dalam mewujudkan Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1949 ini. Kemudian pada 1955 berlakunya pilihan raya umum yang pertama, iaitu bagi Persekutuan Tanah Melayu, dan dia memberikan implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh di antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya seperti dalam jadual di bawah. Kita lihat jadual ini. Pembahagian kerusi dan calon UMNO telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu, walaupun majoriti pengundi Melayu adalah 84.2%. Jadi tetapi demi perpaduan yang mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kursi saja, MCA 15 kursi dan juga MIC sebanyak 2 kursi dalam jadual tersebut. Perkara ini mengedepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi pemilihan kaum, iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan seorang India. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan pelantikan 3 orang Cina dan seorang India untuk memberikan keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Komposisi kabinet pertama ini menunjukkan bermulanya tapak integrasi. Ini kita sebut tadi sebagai tapak integrasi. Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya RAID. Suruhanjaya ini merupakan satu ataupun sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenankan oleh Baginda Ratu dan juga Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini dikenali sebagai sempena nama pengurusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reid. Suruhanjaya Reid terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan. Antaranya adalah Sir Ivor Jennings daripada UK, Sir William McHale daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India dan juga Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Maksudnya ini daripada ilmuwan dalam bidang perlembagaan. Jadi pengusikan oleh Hakim Lord William Reid daripada England untuk menubuhkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya Reid ini, di mana dalam terma lantikan itu ia menjamin kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Parlimen yang mempunyai 2 dewan iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan dan juga satu kerakyatan. Itu dipanggil sebagai Federation of Malay Constitutional Commission 1957 ataupun Suruhanjaya Perlembagaan. Petikan daripada laporan Suruhanjaya Reid ini, the members of commission were appointed in the name of Her Majesty the Queen, the Highness, the rulers, with the term of reference as follows: to examine the present constitutional arrangements throughout the Federations of Malaya, taking into account the positions and dignities
of Her Majesty, the Queen and Their Highness, the rulers. Okay, yang ini to make recommendations for a federal form of constitution for the whole country as a single self-governing unit within the Commonwealth based on parliamentary democracy with a bicameral legislature which would include provisions for yang di bawah tu Okey, kita terus kepada kerangka asas perlembagaan persekutuan. Apakah dia kerangka asas perlembagaan persekutuan? Yang pertama adalah negara persekutuan. Okey. Lepas tu Islam sebagai agama persekutuan, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Terdapat elemen warisan di dalam perlembagaan tersebut. Kewarganegaraan yang sama, kebebasan hak asasi, pindahan perlembagaan, perkara subversif darurat. Itu adalah kerangka asasnya. Sementara itu, negara persekutuan adalah mestilah mempunyai perlembagaan yang bertulis, mestilah mempunyai perkongsian kedaulatan, negeri-negeri diberi kuasa otonomi sebagaimana yang dipersetujui, mahkamah paling tinggi yang mentafsir perlembagaan dan layanan sama rata di antara negeri dan negeri. Ini adalah ciri-ciri umum negara persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan. Islam agama persekutuan, Islam dan raja, Islam urusan negeri. Islam dan raja dalam urusan negeri. Kemudian Islam bermula dari sejarah warisan tradisi, perundangan dan pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan, dan terdapat juga kebebasan beragama. Maksudnya memelihara juga agama lain untuk diamalkan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di mana perkara 4 dalam kurungan 1 menyatakan bahawa semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Maksudnya perlembagaan adalah yang tertinggi. Mana-mana juga undang-undang atau selain daripada itu tidak sah jika ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Rukun negara ketiga merupakan keluhuran perlembagaan. Mestilah terdapat elemen warisan yang merujuk di dalam perlembagaan, iaitu elemen asal yang telah sekian lama menjadi identiti ataupun pengenalan kepada negara. Elemen asal dan tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan atau elemen asal, indigenous. Jadi perkara 32, perkara 38, 70, 71, 181 di mana terdapatnya institusi beraja, raja-raja negeri yang di-Pertuan Agong dan majlis raja di dalam perkara tersebut. Perkara 3, 11 dalam kurungan 4, 12 dalam kurungan 2, jadual keempat merujuk kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 153 merujuk kepada keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti yang lain. Perkara 152 memelihara bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian kewarganegaraan, bahagian 3 perlembagaan persekutuan, peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan orang Melayu. 4 cara mendapat kewarganegaraan. Yang pertama, operasi undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Yang keempat, gabungan wilayah. Dan macam mana untuk dipecat ataupun hilang kewarganegaraan adalah apabila hilangnya taat setia kepada negara. Kebebasan asasi, perkara 5 hingga 13 perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa merangkum jaminan kepada hak-hak sivil, politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Kebebasan yang tidak mutlak yang mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kebebasan yang tidak mutlak tertakluk kepada ketenteraman, keselamatan negara yang menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu. Prosedur perpindahan perlembagaan adalah dalam perkara 159 majoriti mudah,
2/3 majoriti 2/3 majoriti perkenan Majlis Raja-Raja, 2/3 majoriti yang diperkenankan di Pertua Negeri. Perkara 161E, 2/3 majoriti persetujuan TYT Sabah atau Sarawak ini memerlukan pindaan, memerlukan dibentangkan di parlimen, di parlimen, kemudian dipersetujui. Mestilah melebihi undi 2/3 majoriti. Dia ada bacaannya, bacaan kedua, ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara, serta perkanan Majlis Raja-Raja yang telah diperolehi dalam proses pindaan perkara-perkara yang di bawah lah, iaitu perkara 10 dalam kurungan 4, undang-undang yang dibuat di bawah perkara 10 dalam kurungan 4, bahagian 3, perkara 38, 63 dalam kurungan 4, 70, 71 dalam kurungan 1, 72 dalam kurungan 4, 152, 153 dan 59 dalam kurungan 5. Jadi cabarannya menangani ancaman keselamatan, terdapat sab bersih ni maksudnya unsur-unsur daripada dalam untuk menghuru-harakan negara, darurat besar dan juga jenayah terancang yang berterusan untuk mewujudkan keadaan yang tidak stabil dalam negara kita. Okay, saya rasa setakat ini saja dahulu sehingga kepada menangani ancaman keselamatan. Bagi lecture yang seterusnya, di mana cabaran-cabaran dalam menghadapi cabaran akan saya sambung dalam lecture secara bersemuka nantilah. Okey, setakat ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.